Oh ya, yeah, of course. Nombor 9 kat sini lah. Okay. Nombor 9. Cari nilai log 8 asas 4 tambah log log punca kuasa 2R bagi asas R. Okey, ini ada siapa-siapa bermasalah dengan soalan nombor 9? Tak ada, cikgu. Kuliah tak ada masalah. Magat? Tak ada je. Amar okey juga? Okey, kalau tak ada Okey, saya cikgu. skip ya. Saya skip 9. Nombor 10 macam mana? Okay, cikgu. Tapi saya tak tahu jawapan dia yang betul apa. Okey. So, okey. Dan kita cover nombor 10 sekejap ya. Jadi soalan dia. Selesaikan. Alright. Bila kita nak jawab soalan indeks yang sebegini, dia very interesting. Kita kena tengok commonality dengan dia punya asas. Kita study dulu, kita tengok apa yang ada asas dia ada 4 sini, ada 2, ada 16. Kalau kita tengok betul-betul sebenarnya ada something in common, iaitu kesemua nombor ni mempunyai connection dengan 2. Jadi kita tukarkan kesemuanya kepada asas 2. Itu cara dia. Mana kuning. Okey, kita tukar kepada asas 2. Jadi 4 ni bersama dengan 2 kuasa 2. Yang ni lah 2 kuasa M tambah 1. Ini tolak 2 kuasa 4 kuasa N sama dengan kosong. Boleh nampak tak jalannya sekarang ni? Boleh, cikgu. Boleh nampak? Baru nampak? Okey, jadi kalau 2 kuasa 2 darab dengan 2 kuasa M tambah 1, dia jadi apa? Dia jadi 2 tambah M tambah 1. Yang ni pula saya nak letakkan the whole expression yang sebelah yang ni semua ke kanan. Dia jadi positif. Jadi sini jadi 2 kuasa 4M. Sekarang kita dah ada asas 2 sama on both side of the equation. Dua-dua pun asas 2. Jadi kita sekarang ni compare dia punya indeks saja. Indeks yang belah kiri ni adalah M tambah 3. Sama dengan 4M. Bermakna 3M bersama dengan 3. So, M bersama dengan 1. Mudah saja. Adik siapa dapat jawapan ni? M bersama dengan 1. Saya dapat, cikgu. Saya dapat je. Okay, good. Megat, Amar. Sorry, Megat. Apa dia? Sama cikgu. Sama, okay. Amar, okay. Okey, cikgu. Alright, good. Kita teruskan nombor 11. Okay. Nombor 11 ni indeks juga. Indeks. Okay, tak apa. Kita cover ini. Oh, by the way, ada siapa-siapa yang dah siap nombor 11? Rasa macam ramai tadi. Saya dah siap je. Uliam dah siap? Baik. Dah dapat dah? Amar macam mana? Saya tak sampai situ lagi, cikgu. Tak siap. Tak siap lagi Rasa-rasanya masalah nombor 11 ni Amar ada masalah ke tak ada masalah? InsyaAllah boleh. Kalau sambil tengok buku rujukan boleh, cikgu. Ya Saya ke? pun lupa sikit. Ini sebenarnya indeks. Masalah indeks ni banyak pada saya lah. Pada saya dia agak tidaklah mencabar sangat. Indeks ni tidaklah mencabar sangat kalau nak comparekan dengan logaritma. Okey, kalau ada spesifik nombor sebelah yang ada masalah ni, tolong bagi tahu saya lah. Saya nak melompat ke soalan 12. Ni sebelah bukan indeks ni, sebelah ni set. Nombor sebelah ni set. Nombor sebelah set. So saya nak melompat ke nombor 12. Okey. 12 ni mungkin ada sedikit masalah lah. Okey, tanpa menggunakan kalkulator atau buku sifir 4 angka. Buku sifir 4 angka ni apa dia entah. Alright. Permudahkan. Okey, dia punya logaritma tu memang dahsyat lah, nampak gila lah. Banyak sangat dia punya asas pun berbagai-bagai asas kat situ. Tapi janganlah terlalu cepat mengalah lah. Log 49 asas 12 darab log 12 asas 64 bahagi dengan log 16, log asas 16, log 7 asas 16. Ada siapa-siapa yang dah try soalan 12 ni? Dapat jawapan berapa tu? Saya try, tapi saya rasa macam jangan kira saya macam mengarut pula. Ya. Tapi saya dapat, sekali saya dapat 1/3.
1/3. Okay, 1/3 tu jawapan dia tak betul. Yang lain? Saya sangkut di tengah-tengah je. Uri dah sangkut kat tengah-tengah. Megat? Saya belum. Belum buat lagi. Amal belum lagi Okay. Belum cikgu. Okay, apabila kita nampak soalan macam ni, macam indeks jugalah. Kita perlu decide on satu asas yang seragam. Kita perlu decide satu asas yang seragam. Okay, kalau kita tengok sini kita ada asas 12. Sekejap. Kita ada asas 12, asas 64, ada 16. Jadi nampak macam agak sukarlah nak tentukan satu asas yang common. Mungkin kita boleh buat asas 4. Okay. Tetapi kalau kita buat asas 4 atau asas 3, nanti dia jadi panjang lah masalahnya. Jadi bila kita dapat soalan macam ni, kita kena try saja tau. Satu persatu. Hopefully kita jumpa satu jalan lah. Saya ingat soalan macam ni, saya nak approach untuk tukar semua jadi asas 12. Okay, asas 12. Walaupun rasa macam asas 16 ni mungkin tak ngam dengan asas 12, tapi saya rasa mungkin boleh Kita tengok macam mana. Kalau satu lagi saya rasa logik asas 12 sebab apa? Sebab kita ada log 12 asas 64. Kita boleh terbalikkan tau. Kita boleh terbalikkan dia jadi apa tau? Kita boleh terbalikkan dia jadi log 12 asas 64. 64 bersama dengan 1 per log 64 asas 12. Okey, ini salah satu daripada hukum indeks yang kita wajib ingat ni. Tahu tak tentang hukum indeks ni? Tahu je. Tahu kan? Kita boleh pakai tu. Maknanya satu sudah pun kita boleh tukar kepada log asas 12. Okey, jadi saya letakkan dulu. Bermakna ekspresi ni saya letak kat bawah sekarang ni. Saya terbalikkan tapi saya letak kat bawah. Okey, dia jadi log 49 asas 12. Saya letak semua jadi kat bawah. Kat sini ada log 7 asas 16. Sekarang ni didarabkan dengan log 64. Terbalik dah. 24 asas 12. Okey. Tetapi kita masih lagi ada log 7 asas 16. Jadi kita kena tukar ni. Satu cara kita nak tukarkan dia, kita gunakan satu lagi asas hukum indeks, iaitu log 7 asas 16. Kita boleh force, kita boleh paksa dia jadi asas 12, iaitu log 7 asas 12 per log 16 asas 12. Okay, tahu tak tentang hukum indeks yang saya pakai ni? Tahu je. Yang lain? Tahu. Tahu Okay, jadi saya boleh tukar tu. Saya boleh tukar semua jadi log asas 12. So okay, saya padam kat sini, saya gantikan dia jadi log 7 asas 12 per log 16 asas 12 gini. Okey. Bermakna bahagian yang paling bawah sekali tu, yang bawah ni boleh bawa kita naik atas. Okey, ini saya tak pasti sama ada korang boleh make sense tak. Saya bawa di atas, dia jadi log 49 asas 12, ini yang biasanya, darab dengan log 16 asas 12. Okey, bawah ni jadi log 7 asas 12 darab dengan log 64 asas 12. Okey. Cuba tengok apa yang dah saya buat ni. Boleh faham tak macam mana dia boleh ada kat atas tu? Log 16 asas 12 tu. Siapa tahu tu? Siapa ada yang heran macam mana boleh bawa naik atas tu? Saya sangkut sampai situ je. Yang tu tak okey. Saya pun tak faham apa itu. Tak faham yang tu. Tak tahu kenapa dia boleh naik atas Dia lebih kurang sama macam ni kot tau. Kalau kita tengok arithmetic operation arithmetic, kalau 4 tolak negatif 3, bila 2 kali negatif dia akan jadi positif. Ini sama dengan 4 tambah 3. Ini semua orang tahu kan. Sama juga dengan ni. Kalau saya ada A dibahagi dengan B par C, dia sama macam A dibahagikan dengan
B kau dah bahagi dengan C lagi sekali lagi. Bermakna yang C tu apabila dia bahagikan 2 kali, dia akan jadi darab. Dia akan jadi darab A darab C, kau dah bahagi dengan B. Okey? Maksudnya bila 2 kali kita bahagi, dia akan jadi darab. So, contoh yang paling senang sekali, kalau saya katakan, what is the value of 2 divided by 1/2? Apa 2 bahagi setengah? Jadi berapa? Siapa dapat jawapan? 4. Dapat 4 kan? Ini sama juga kalau saya tulis 2 dibagi dengan 1/2. Sebab 2 yang kat bawah tu telah dibahagikan 2 kali. Apabila dibagi 2 kali, ini sama macam 2 darab 2 bahagi dengan 1. Kita bahagikan 2 kali, dia akan jadi darab. Okey? Ini sebenarnya asas aritmetik yang sepatutnya kita dah belajar lama dah ni. Form 3 kot. Form 3 kot. Bila dibagi 2 kali, mesti dia jadi darab. So, ekspresi log 16 asas 12 ni semua naik atas balik. Boleh ikut tak tu? Oh, boleh. Boleh cikgu. Okay. So, itu satu benda yang sebenarnya ramai orang tak tahu tu. Sebenarnya ramai. Tapi again tu lah, macam saya cakap lah. Kita try lah. Kita test ingat. 2 bagi 1/3. Jadi apa? Ini jadi 6 ni. Bukannya jadi 2/3. Tak ada. Dia jadi 6 sebab dia jadi 2 darab 3. Gunalah kalkulator pun. 2 bagi 1/3 mesti jadi 6 nya. Okey, boleh settle tu? Boleh je. Okey lah, kalau ragu-ragu tolong tanya lagi tau. Magat okey Magat? Okey. Alright. Okey, bila kita dah dapat macam ni, okey senang dah. Dia dah jadi senang. So, log 49 kita boleh jadikan dia jadi 7/2. So log 7/2 darab dengan 16 pula kita jadi 4/2. Yes, 4/2 Ini kita try saja ni. Kalau tak boleh nanti kita patah balik, tak apa. 4/2. Log 12 juga. Mungkin boleh buat. Sebab apa? Sebab saya suka tukarkan jadi 7/2 sebab kita ada ekspresi log 7/12 ni. Log 7/12. Kodan 64 ni kita boleh tukar jadi 4 something kot. 4/3 ke? 4/2 jadi 4 kasih 4 jadi 16. 16 kali 4 jadi 64. Betul lah. Log 4/3 12. Itu 64 tu. Okey, sampai sini masih boleh ikut lagi? Boleh lagi cikgu. Boleh cikgu. Alright. Boleh. Disebabkan kita ada indeks kat situ, kita boleh bawa turun. Ingat tak satu lagi, log AB kuasa apa entah, kuasa N kot macam ni. Dia jadi N log B asas A. Bermakna semua yang indeks ni semua kita boleh bawa turun. Dia jadi 2 log 7 asas 12 darab dengan 2 log 4 asas 12 bagi dengan log 7 asas 12 darab dengan log darab 3 log 4 asas 12. Dah senang cerita dah. Sebab apa? Sebab kita boleh cut semua ni. Sebab log 7 bagi log 7 jadi 1. Log 4 bagi log 4 jadi 1 juga. Okay. So, ini bersamaan dengan berapa? 2 darab 2 iaitu 4/3. Siap. 4/3 jawapan dia. Cikgu. Okey. Okay. Akil dengan Ammar macam mana? Boleh cikgu. Boleh. Pastikan boleh. Kalau cakap boleh tu pastikan mana boleh. Kalau tak boleh tu tanyalah mana lagi yang ragu-ragu tu. Okay? Oh. Don't be afraid. Don't be afraid to say that you don't understand. Okay, jadi itu 4/3 4/3 ke 3/4? 4/3. Okay, ni 4/3. Mudah saja. Alright, nombor 13. Nombor 13 siapa yang dah buat? Akil dah buat kan? Dah cikgu. Dapat jawapan tak semua ni? Dapat. Dapat Yang lain siapa lagi dah buat soalan 13? Saya tak buat lagi cikgu. Tak buat lagi, tak sampai. Megat tak sampai lagi, Amal tak sampai lagi kan? Right. Sebenarnya soalan 13 ni hanya word problem saja. Masalah dia masalah very very straightforward lah sebenarnya. Nombor 13 ni sangat-sangat straightforward. Dalam satu kajian, sejenis bakteria akan menggandakan bilangannya dalam masa 1 minit.
dengan bilangan bakteria pada permulaan kajian ialah 300. Bilangan bakteria selepas T minit diberi oleh 300 darab 3 kuasa T. Senang sangat sebenarnya ya. Cari bilangan bakteria selepas 9 minit. Okey, kita carilah. Okay, maknanya T bersama dengan Allah. Apa tadi? Bolehlah. Bermakna T bersama dengan 9. Bila T bersama 9 jadi senanglah. Bilangan bakteria straightforward saja ni iaitu sekejap. 300 darab dengan semua benda tu. Darab dengan 3 kuasa 9. 300 Allahu Akbar. Okey. 300 darab dengan 3 kuasa 9. Itu saja. Guna kalkulator. Mana kalkulator saya? Alright, ni dia. 300 darab 3 kuasa 9. Itu saja cara dia. 5,904,900. Macam tu. Straightforward. Hanya masalah dia nak menterjemahkan ayat tu dalam bentuk matematik. Itu saja. 5,904,900 kan? 900 tu 600 dah. Allahu Akbar. 900 betul. Okey. Seterusnya cari masa T dalam minit untuk bilangan bakteria tu menjadi 72,900. Ini pun straightforward ya. Jadi apa kita buat? Kita letakkan formula dia 300 3 kuasa T bersama dengan 72,900. Jadi kita permudahlahkanlah semuanya di kiri dan kanan. Kosong-kosong kita boleh potong jadi kosong habis. Kemudian kalau kita bahagikan dengan 9 boleh ikut rasanya tak boleh macam ni. Bagikan dengan 3. Bagi dengan 3 dulu. Bagikan dengan 3. Bagi juga dengan 3 dia jadi apa? Jadi 3T kat sini bersama dengan 729 bagi 3 jadi berapa tu? 729 bagi 3 iaitu 243. Okey. Sekarang kita ada pilihan. Kita boleh guna teknik logaritma untuk mencari T. Kalau kita nak cari logaritma kita boleh buat macam ni. T bersama dengan log 243 asas 3. Ataupun kalau nak guna kalkulator buatlah log asas 10 243 dibagi dengan log asas 3 asas 10. Dapatlah jawapan dia. Okey, dapatlah jawapan dia. Tapi saya fikir tak payahlah kita guna cara itu. Kita cari saja Kita tukar saja 243 tu dalam bentuk 3 kuasa berapa. 3 kuasa berapa tu kita guna kalkulator kalau kita tak tahu. Kalau 3 kuasa 4 jadi berapa? 3 kuasa 4 jadi 81, jadi belum sampai lagi. 3 kuasa 5 tengok. 3 kuasa 5. 243 dah senang cerita. 3 kuasa 5 sebenarnya. 3 kuasa 5 bermakna T bersama dengan 5 minit. Macam tu saja. Simple. Okey, boleh ikut tu? Boleh cikgu. Yang lain? Boleh cikgu. Boleh juga. Okey, straightforward lah sebenarnya. Soalan index ni kebanyakannya straightforward, insya-Allah. Okey, kita teruskan. Soalan 14. Nisbahkan penyebut. Nisbahkan penyebut. Nice. Soalan ni nice. Okey, di sini. Alright. Okey, siapa di sini ada masalah nak menisbahkan penyebut? Atau kita panggil apa? Rationalize the denominator dalam bahasa Inggerisnya. Rationalizing the denominator. Saya tulis sini. Rationalizing the denominator. Nanti korang masuk dalam pra-university nanti korang akan tengok semua dalam term bahasa Inggeris. Jadi saya perkenalkanlah siap-siap.
menisbahkan penyebut. Ada tak siapa-siapa di sini ada mempunyai masalah dengan menisbahkan penyebut untuk cert? Saya Ada ada yang cari conjugate kan cikgu. saya macam yang soalan macam B, C, D, E, F kurang sikit. Gitu Takut careless. Yes, careless lah. Alright. Soalan A ni straightforward. Soalan A straightforward. Yang B, C, D, E dan F tu dia memerlukan conjugate. Yes, betul. Okay, 2 per root 5. 2 per punca kuasa 2 bagi 5. Cert 5 ataupun square root of 5. Ini apa kita buat? Kita darabkan dengan... Boleh tak warna biru? Oh, tak boleh. Tak apalah. Kita darabkan dengan punca kuasa cert 5 per cert 5. Kenapa kita darab dengan cert 5 per 5? Sebab kita tahu nilai yang dalam kurungan merah tu bersama dengan 1. Jadi kalau kita darabkan apa-apa ekspresi sekalipun dengan 1, dia tidak akan merubah. Tidak akan merubah nilai sebenar ekspresi itu. Jadi kalau kita darabkan dengan root cert 5 per cert 5, nilai 2 per cert 5 akan tetap jadi 2 per cert 5. Sama saja. Dia tak akan berubah. So, bila kita darabkan, bermakna bahagian yang atas tu, numerator dia akan jadi 2 cert 5. Yang bawah tu, cert 5 darab cert 5, dia jadi 5. Jadi itulah jawapan dia. Okay, saya rasa ini tak ada masalah kot. Ada apa yang ragu-ragu tak tentang soalan A? Soalan A saya tak ada cikgu. Tak ada masalah kan? Okay, good. Untuk matematik, tiap kali kita ada cert, kita cuba jangan biarkan dia punya penyebutnya dalam bentuk cert. Seboleh-bolehnya lah, seboleh-bolehnya. Tapi sebenarnya kalau kita tak rationalize, tak nisbahkan penyebut pun tak mengapa. Contohnya apa nama tu? Contohnya untuk trigonometri, sin 45 darjah kan? 45 darjah apa? Sin 45 darjah apa? Lupa dah abang. Sin 45 darjah. Sin 45 darjah sama dengan 1 per root cert 2 kan? 1 per cert 2. Ini yang biasa kita gunakan dalam trigonometri. Comel lah sangat sekiranya kita menisbahkan dia punya penyebut. Tapi sebenarnya apabila dalam trigonometri kita biarkan sahaja jawapannya sebegini. Tak salah pun sebenarnya. Tapi bila dalam tajuk cert, nisbahkanlah. Tapi kalau nak nisbahkan ni pun mudah saja. Darab saja dengan cert 2. Jadilah jawapan dia cert 2 per 2. Nilainya sama saja. Okay? Nilainya sama saja. Do not worry about that. Cikgu-cikgu yang buat marking ni sure dia tahu punya lah. Kalau dia tak tahu tu masalah lah. Dia tak boleh jadilah pemeriksa kertas kerja. Okay, B pula. 4 per 3 tolak cert 5. Jadi di sini yang kita perlu darabkan dengan dia punya conjugate. Sebab kita tahu apabila 3 tolak apa-apa sekalipun, apabila kita darabkan dengan dia punya pasangan conjugate, iaitu 3 campur cert 5, dia akan mendapat value 3 kuasa 2 tolak cert 5 kuasa 2, iaitu 9 tolak 5 ataupun 4. Jadi kita darabkan saja dengan 3 tambah cert 5 bagi dengan 3 tambah cert 5. Itu saja cara dia. Mudah. Sebab itu saja cara yang kita boleh tukarkan dia punya penyebut tu menjadi bukan dalam bentuk cert. Okay. So yang atas ni dia akan jadi 4 darab 3 3 tambah cert 5. Jangan buat silap pula. Tambah cert 5. Yang bawah ni dia punya conjugate macam saya cakap tadi, jadi 3 kuasa 2 tolak 5. 5 ni maknanya cert 5 darab cert 5 jadi 5 lah kan. So yang atas ni jadi 12 tambah 4 cert 5 bagikan dengan 9 tolak 5 iaitu 4. Jadi kita permudahkan lagi sebab sebenarnya kita tak payah kembang kat sini. Kita biarkan saja, tak payah kembang pun. 4,
3 tambah set 5. Tak payah kembang pun. Sebab 4 dengan 4 tu dia akan cancel each other. So jawapannya akan jadi 3 tambah set 5. Okey ke? Okay, fine. Okey cikgu. Alright. Kita teruskan C. Ada masalah tolong bagi tahu saya. 4/3 tolak 3 set 5. Okey, sama lah juga tekniknya. Kita darabkan dengan 3 tambah 3 set 5. 3 tambah 3 set 5. So dia akan jadi 4, 3 tambah 3 set 5 dibagikan dengan 9 kuasa 2 tolak 9 darab 5 iaitu 45. Okey, jangan keliru pula. Mungkin saya buat macam ni dululah. 3 set 5. Set 5 kuasa 2. Okey. Okey, 4, 3 tambah 3 set 5 berapa tu? 9. Bukan 9 kuasa 2, 3 kuasa 2. Sorry, ayo. 3 kuasa 2 Jadi 9 lah 3 kuasa 2. Yang dalam kurungan ni pula 3 set 5. Maknanya 9 darab 5 iaitu 45. Alright, betul lah tu. Jadi 9 tolak 45 jadi berapa 10 tolak 5 jadi negatif 35. Negatif 36 je. Negatif 36 kan? 4, 3, 3 set 5 negatif 36. Okey, 4 dengan 36 boleh dipermudahkan. Sebenarnya yang ni pun boleh kita 3 ni kita boleh faktor keluarkan. Kita faktor keluarkan lah. Dia jadi 1 semua tu. Jadi 1. 4 darab 3 jadi 12. 12 kat sini. Okey, faham tak apa yang saya buat ni? Jadi 12 1 tambah set 5. Ni faham tak? Faham cikgu. Magat, Amar? Saya kurang jelas cikgu. Okay. Okey, kurang jelas Amar. Okey, 4 3 tambah 3 set 5. Disebabkan 3 tu adalah common factor, faktor sepunya. Maknanya kita boleh bawa keluar 3 tu. Jadi 4 darab dengan 3. 1 tambah set 5. So dia jadi 12 lah. 1 tambah set 5. Okey Amar? Faham cikgu. Jadi saya bawa keluar lah 3 tu sebab dia faktor sepunya Jadi 3 tu darab dengan 4 jadi 12. So sekarang ni kita boleh kecilkan 12 dengan 36 tu. Kita bagi dengan 12 lah. Bagi 12 jadi 1. Bagi 12 jadi 3. So dia punya final answer is 1 tambah set 5 per ataupun kita letak negatif kat sini tak apa, per 3. Negatif 3. Kalau kita nak buat negatif 3 kat bawah pun boleh juga. Boleh juga. Tapi kita buat habit beginilah. Kita letak kat depan. Sebab negatif tu akan efek ke semua ekspresi tu. Okey. Ada apa masalah? Tak ada cikgu, faham. Okey, Magat, Akil, Amar. So far okay. Okey cikgu, saya okey cikgu. Amar okey. Okey cikgu. Alright. Kita teruskan. Okey, soalan D. Lima per 2 set 3 tolak set 2. Okey, sama juga. Darab saja dengan dia punya pasangan konjugate. Jadi berapa? Alhamdulillah. So jadi 5, 2, set 3 tambah set 2. Yang bawah ni 2 darab ini jadi 4 darab 3 lah, jadi 12 tolak 2. Okey, macam mana, siapa boleh faham tak macam ni dapat 12 tolak 2 ni? Saya buat laju-laju ni sekarang ni. Faham cikgu. Faham Magat okey, Amar okey, Ulia. Okay. Okey cikgu. Okey.
Okey, Jadi cikgu. 2 root 3 tambah root 2 per 10. Bermakna kita bolehlah potong ni jadi 2 kat sini. So dia jadi 2 set 3 tambah set 2 per 2 siap. Ataupun kalau nak tulis, kalau nak ubahkan boleh juga jadi sebegini. Saya pindah sikit kat sini. Dia jadi macam ni pun boleh juga. Oops. Kita boleh jadikan sebab ini boleh 2 dengan 2 ni boleh potong. Jadi set 3 tambah set 2 per 2 pun boleh juga. Okay, boleh juga kalau kita nak buat macam ni. Okay, ada apa-apa nak tanya? Tak ada cikgu. Okay, teruskan. Okay, just ingat saja dia punya set lah. Apa kata kalau E dengan F ni korang buat? Semua buat. Saya tak payah tunjuk dah. Buat E dan F. Okay, masing-masing buat. Pastikan korang boleh buat tau. Kalau tak boleh buat tu maknanya saya explain banyak ni, banyak tak berkesan rupanya. Cuba ya. E. Sama je. Darab saja dengan dia punya pasangan conjugate dia. Okey, teruskan. Siapa dapat jawapan E? Dapat cikgu. Dapat apa tu, Akil? 17 campur 7 set 5 per 4. Okey, ni jawapan Akil. Buat F yang Akil. Dapat cikgu. Dapat dah E ya. Okey, teruskan soalan F. Akil dapat soalan F, Akil? Saya dapat negatif 11 campur 2 set 21 per 4. Dapat Tapi 2 set per 1 per per 4. 4. per 4 Maknanya ni negatif 11 sajalah kan kan? Macam tu. Untuk semua sekali. Oh, yang negatif tu semua sekali Oh, so dia jadi macam ni lah. Okay. Okay, Olia dengan Megat tadi disconnected ya. Lain kurang laju. Agak perlahan je. Sebab hujan. Alright. Silap cikgu. Saya dapat 10 10 kan? 10. So boleh dipermudahkan tu. Jadi jawapan last saya negatif 5 campur 2 set 21 per 2. Negatif 5 per 2 macam tu. Dia ni kilau lah kot. Silap. Tu. Okay. Akil, tolong check satu Akil. Ini betul ke dia campur? Sekejap. Pergi check balik. Amar ada masalah tak soalan E, Amar? Saya tak pening cikgu. Pening Okey, cuba tengok Amar ya. Saya tak pasti kat mana. Ataupun Amar, hantar saya you punya work. Ataupun tak apalah, saya tunjuklah sini. Saya tunjuk sini soalan E. Okey. Kita darabkan. Bermakna yang atas tu jadi merah lah pula. Yang atas tu dia akan kita darabkan directly, iaitu 4 tambah set 5 darab dengan 3 tambah set 5.
Yang bawah ni jadi 3 kuasa 2 tolak set 5 kuasa 2. Okay, yang atas ni expansion sajalah. Jadi 12 tambah 4 set 5 tambah 3 3 set 5 tambah 5. Yang bawah ni jadi 9 tolak 5. Okay. So, 12 dengan 5 dia akan jadi 17. Betul tak? Kemudian 4 set 5 tambah 3 set 5 dia akan jadi 7 set 5. Dan bawah ni 9 tolak 4 dia jadi 4. Boleh tak tu Amar? Dapat tak tahu dekat mana silap Amar? Saya salah dekat expansion tu cikgu. Salah dekat mana? Expansion kat atas tu? Cikgu. Oh. Dia sama saja expansion macam mana yang kita biasa buat tu lah. 4 mesti darat 3. 4 darat dengan set 5. Kemudian set 5 darat 3. Set 5 darat set 5. Macam tu je. Sama saja. Kemudian tambahkan ke semuanya. Kalau tersilap memanglah habislah. So, Akil. Betul ke tercampur tu? Saya pun macam kurang pasti. Ya. Saya nak tengok balik jalan kira saya. Tengok dia jangan kira tu. Saya rasa yang kat situ negatif lah cikgu. Negatif kan? Negatif. Saya dapat tu. Dapat sama macam Akil Negatif punya. 5 tolak set 21/2. Okay. Very good. Dah cikgu. Dia dapat juga. Amar macam mana Amar? Tengah buat lagi cikgu. Tengok buat lagi Okay, mari saya tunjukkanlah for the sake of time Okay, kita darabkan. Yang bawah tu straightforward. Yang bawah tu akan jadi 3 tolak 7. Sebab conjugate. Yang atas tu yang atas tu 3 root 3 darat root 3 dia akan jadi 3. Okey. Kemudian 3 root 3 root 7 dia akan jadi tolak set 21. Kemudian negatif 7 dengan 3 dia akan jadi tolak sekali lagi tolak root 21. Kemudian negatif 7 darat dengan negatif 7. Atau negatif set 7, negatif set 7 jadikan jadi tambah 7. So dia akan jadi 3 tambah 7 iaitu 10. Tolak 2 set 21. Yang bawah tu ialah negatif 4. Negatif 4. Maknanya sekarang kita boleh permudahkan. Bagi dengan 2 ke semuanya. Bagi 2 ni jadi 5. Bagi 2 ni jadi 1. Bagi 2 ni jadi 2. So dia punya jawapan dia ialah 5 tolak set 21 per tolak 2. Ataupun seelok-eloknya tolak tu kita letak kat depan. Macam itulah jawapan dia. Okey, boleh saya teruskan? Amar okey Amar InsyaAllah cikgu. Okey. Mana soalan 15. Lock. There you go. Okey, tolong buat nombor 15. Dapat cikgu. Amar dapat Dapat cikgu. Okay, good. Megat macam mana? Sikit lagi, alright. Okay lah, saya slow-slow lah tulis kat sini cara nak selesaikannya. Okey, dapat. Dapat dah? Dapat dah. Tak apalah, saya tak payah tunjuk lah jalan dia. Semua dah dapat. Okay, next. Okay, nombor 16 ni word problem juga. It is quite
Okay, tak apalah. Tak apa. Saya minta korang buat jugalah nombor 16 ni. Just in case. Saya pun nak tahu juga sama ada masalah ke tidak. Dah cikgu. Okay, Ulia dapat dah. Dapat berapa Ulia? 39.57. 79.57 juta Okay. Straightforward saja ni. Nilai semua dah bagi tahu dah. Nilai A dah bagi tahu. 30 juta. K dah bagi tahu. 3%. T tu kena kira lah. T tidak diberitahu tapi kita kena kira. Dapat cikgu. Okay Amar, good. Sama jawapan dia Amar Sama cikgu. Alright. Akil Megat macam mana? Dah baik. Megat dapat Dapat, dah. cikgu. Alright, good. Okay, T besar dengan 3/3 So jawapan dia memang betul lah 79.57 juta. Alright, good. Okay, kita ada masa lagi 20 minit. Mana lagi? Okay, 17 okay. 17 pula. Alright. Teruskan. Tuliskan yang berikut sebagai pecahan tunggal. Saya dapat -1. Negatif 1. Okay, turun. Siapa lagi dapat negatif 1? Saya cikgu. Ulia. Okay, teruskan soalan B. Megat dengan Amar dapat jawapan apa? Dapat lain cikgu. Dapat lain Saya tengah buat ini. Kalau lain tu tak betul tu. Ini sama saja macam apa cross multiplication. Kata 1/2 kan, tambah 1/3. Cross multiply je. Sama dengan 3 tambah 2, 2 darab 3. Macam tu je lah. Jadi 5/6. Macam tu lah. Sama saja. Kalau dapat lain tu maknanya ada silap lah tu mana-mana. Ini basically yang ini darab dengan 1. Jadi berapa? Jadi 1 tolak set 3. Kemudian yang ni pula darab dengan 1 tu. Dapat apa? Jadi tambah 1 tambah set 3. Yang bawah tu dia akan jadi 1 kuasa 2 tolak set 3 kuasa 2. Jadi berapa tu? Amar so far boleh nampak tak mistake kat mana? Nampak cikgu. Nampak dah? Maknanya negatif set 3 dengan 3 ni habis. Negatif set 3 dengan campur dengan set 3 habis. Yang tinggal 1 tambah 1. 1 tambah 1 jadi 2. Yang bawah tu 1 tolak 3. Dah baik ke? Jadi 2/-2 iaitu negatif 1. Okey B, teruskan Cikgu, yang B saya dapat 3 set 7 tolak set 2/5. Okey. Itu Alhamdulillah. jawapan Amar. Sama baik. Akhir dapat sama. Megat dapat sama. Ulia dapat yang sama juga. Okey, teruskan soalan C Saya tuliskan penyelesaian kat sini slow-slow.
C saya dapat 12 campur set 3. Ber Ah, 13. Ber 13. so macam Okay, ni. so Akil dengan Megat dapat sama Okay. Ulia, Amar? Sama juga. Amar? Amar macam mana? Sama cikgu. Sama Okay. Alright, good. Alright, jadi kita teruskan. Tinggal mungkin satu soalan lagi insyaAllah. Atau mungkin dua. Lock. Soalan lock. Okay. Itu soalan dia. Soalan ni sangat-sangat tipikal untuk SPM. Biasa keluar macam ni. Saya dah start. Dah start? Tu 4.9 cikgu. 4.9 tu. Memang betul tu. No mistake. Apa yang kita nak, sebenarnya kita nak gunakan 2 dan 7 tu. Macam mana kita nak buat dia jadi 4.9? Sebenarnya bukan 2 dan 7 saja, kita perlu gunakan 5 juga. Kita perlu gunakan 5 juga untuk dapatkan 4.9 tu. Apa kombinasi yang boleh kita gunakan? 2, 7 dan 5 tu macam mana jadi 4.9? Saya dapat 2P tolak 1 tolak M. Okey, Akil. Tapi saya tak pasti betul tak. Betul tu. Yeah. Ya, faham betul. Very good. Megat dengan Amar macam mana? Saya pening juga. Tengah buat lagi cikgu. Pening Ulia nampak jalan tak Ulia? Tengah buat cikgu. Dah dapat tak macam mana kita nak buat 4.9 tu daripada 2, 7 dan 5? Yang kita tahu 49 boleh lah. 72, 7 kuasa 2 sama dengan 49. Okay, that is a clue. Saya cuba balik. I've already given away the largest clue. 7 kuasa 2 sama 49. So how do you make it 4.9? Yang itu yang mencabarnya tu. Yang lain tu dah senang dah rasanya. Okay, saya bagi teruslah sini. Tapi tak bagi jawapan lagi lah. Log 49 sama dengan 7 kuasa 2 bahagi dengan 5 darab 2. Gunakanlah apa saja hukum log yang kawan tahu. Gunakanlah. Letak siap-siap dah hukum log kat sini. Biasa-biasakan sebab soalan ni memang sangat-sangat iras dengan soalan SPM yang sebenar. Ulia macam mana? Dapat jalan dah? Dah dapat cikgu. Dapat dah Sama ni jawapan Akil tadi Alright, good. Okay, Megat, Amar macam mana? Tengah cuba ni. Amar? Tak nampak jalan cikgu. Tak nampak jalan Okay, sebab 5-4 minit dah. Saya terpaksa tunjukkan jalannya lah. Alright. Mula-mula, kita nak guna 2 ni. 2 ni, kita nak guna. Kemudian kita nak guna juga hukum yang ni. Ada 3 hukum kita guna ni untuk soalan ni. Mula-mulanya ialah log 5 7 kuasa 2. Kita tolak log 5 asas 5 tolak log 2 asas 5. Okay, menggunakan 2 hukum ni Kemudian kita nak guna hukum ni pula. Dia jadi 2 log 7 asas 5. Log 5 asas 5 bersama 1.
Log 2 asas 5 ni dah bersama dengan M. Dia bagi dah dalam soalan tu. Log 7 asas 5 ialah P. Jadi 2P tolak 1 tolak M. Mudah saja sebenarnya. Tapi kita kena tahu macam mana nak guna hukum logaritma tu saja. Okey, boleh faham tak Amar dengan Magat? Boleh cikgu. Magat? Magat. Okey, boleh. Alright, jadi itu sajalah ya. Soalan selebihnya 19 dan ke atas tu tolong buatlah ya. Tolong buat ya. Bagi betul-betul proficient. Okey, jadi lepas tu kita boleh pindah ke topik baru. Tolong bagi tahu saya lah topik apa pula kita nak belajar. Alright? Assalamualaikum, all the best. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kita cikgu. belajar cikgu. Terima kasih cikgu. Alright.